Dalam gelap tu dia nampak ada satu tangan yang sangat panjang, tangan manusia yang bentuknya macam manusia. Tangan tu tiba-tiba pergi kat dia macam tu. Topang lalu. Okey. Hai, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jagat channel. Okey, nama aku E dan kisah horor benar malam ini bertajuk Kapal. Okey, sebelum tu, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah kali ni adalah kisah daripada salah satu kisah yang uncle tempat training kerja aku tu cerita dekat kita orang. Kepada mana-mana yang belum tahu siapa apa benda yang dia ni mengarut ni kan, korang boleh tengok video sebelum ni, which is Uncle Chinese tu punya cerita. Okey, cerita ni terjadi pada tahun 1983, di mana waktu tu Uncle Chinese tu berumur 16 tahun. Okay, ni apa yang dia cerita So kalau ada apa-apa yang rasa macam pelik ataupun tak kena ataupun tak logik, itu semua berdasarkan apa yang aku dengar 100%. Okay, mungkin 99% sebab mungkin ada memori aku yang blur, tapi 90% daripada uncle tu. Okay, so cerita dia macam ni. Pada tahun 1983, time uncle tu 16 tahun, time dia sekolah menengah dekat Malaysia. Okay, dekat Malaysia. Okay, time tu dia dekat sekolah dia ni, dia join satu kelab ni tau, Marine Club, which is kelab kapal. Tak tahulah zaman tu, zaman sekarang pun aku rasa kelab macam tu maybe jarang wujud, tapi tak tahulah, aku dah lama tak sekolah kan. Tapi time tu ada kelab tu dekat sekolah dia, kelab Marine, which is kelab kapal. Tak tahulah, mungkin untuk tambah markah kurikulum ke apa, aku tak tahu. Tapi time tu dia kata dia join kelab tu, dan somehow diorang dapat link dekat sini-sini dorang yang membawa dorang kepada satu kapal persiaran. Aku tak pasti kapal persiaran ataupun kapal bawa muatan barang-barang. Dan macam kalau kita beli barang daripada Shopee, lepas tu dia bawa barang tu kan, itu aku tak sure. Tapi aku rasa kapal persiaran, sebab dia cantik. Daripada apa yang uncle tu cerita, kapal tu cantik. Dan kapal tu besarnya adalah setinggi 5 ke 7 tingkat bangunan. So kau bayangkanlah tingginya berapa tinggi. Ini apa yang dia cerita dan apa yang aku ingat daripada memori aku. Lepas tu time tu dia di-invite untuk pergi basuh kapal ni tau. Dan diorang dibayar untuk basuh kapal tu bersama dengan kawan-kawan sekelab dia yang lain. Sebab diorang Marine Club, so diorang macam maybe dapat special invitation ke ataupun apa daripada sini diorang, yang dapat diorang punya link untuk pergi ke situ. So diorang pun dapat lah pergi situ. Time tu dia kata dia ingat lagi time tu waktu cuti sekolah. So time tu dia nak cari duit lebih. So eventually ada pula orang offer untuk bawa. Dia kata kalau diorang bersihkan kapal tu dengan diorang punya ahli kelab yang lain, diorang akan dibayar dan diorang akan dapat pusing surround dengan kapal tu, satu pusingan naik kapal persiaran tu. So untuk budak 16 tahun pada tahun 1983, tawaran tu sangatlah memberangsangkan, tahu tak? Macam menarik lah, kita tak pernah tengok kapal kot, like in real life depan mata, kapal sebesar 5 ke 7 tingkat kita boleh naik dan free, even dibayar lagi. Tak kisahlah cuci kapal tu, I mean bukan cuci seorang-seorang, cuci ramai-ramai kan. So macam tak kisahlah ada kawan-kawan. Dan dia kata time tu tak ada ramai pun, tak sampai 7 orang, mungkin 5 orang ahli kelab dia time tu yang free dan available, yang boleh ikut masuk kapal tu. So long story short, diorang pun masuk kapal tu dan diorang pun start mencuci. Cuci sambil tu diorang dapat around satu pusingan naik kapal tu. Dia kata memang time tu memang batak lah. Uncle cakap memang batak memang, tapi seronok lah. Kalau zaman tu aku rasa kita buat apa-apa pun dengan kawan-kawan pun seronok. Bukan zaman tu je, zaman ni pun kalau kita buat apa-apa dengan kawan-kawan yang kita kamcing, yang kita masuk air sama-sama, mestilah seronok kan. So lagi dia bayar kan, so mestilah best kan. Macam kita kerja lah, kita kerja tapi dengan kawan-kawan, so best kan. So dia pun cuci kapal tu. Kru kapal tu pun tunjuk-tunjuk orang kawasan keliling kapal tu. So macam memang best lah apa yang uncle tu cerita kan.
So diorang cuci. Lepas tu dah habis cuci tu, bila dah petang, time tu dah petang tau, diorang tak ada round dekat-dekat dengan pantai sebab kapal besar kan, mana dia kiranya dekat Johor tau. So kira kawasan port. So kawasan pelabuhan, mana ada kapal yang dekat-dekat dengan tempat orang mandi pantai. So memang tempat tu memang tempat kapal lah kiranya. Tapi time tu bila dah habis cuci tu, si kapten kapal ni dia kata dia nak round tu dia akan turunkan diorang dekat sikit dengan pantai tau. Taklah dekat sangat, kiranya tak mengganggu orang pantai pun, tapi diorang akan campak dekat sikit supaya budak-budak ni, kiranya budak-budak sekelab dia ni, dia dan kawan-kawan uncle tu dan kawan-kawan dia boleh tengok view daripada situ. Dan kawan-kawan dia ni pula jenis yang gila-gila tau, jenis yang memang budak-budak lelaki yang buat kerja gila tu. Diorang nak terjun tau daripada atas kapal tu. Bukan atas kapal tinggi tu, kiranya tempat yang selamat untuk terjun lah. Diorang nak terjun dan diorang nak berenang ke pesisir pantai daripada tempat dia park tu. Dan masing-masing daripada diorang pun memang tahu berenang. So tak salah lah kiranya diorang fikir macam tu. Zaman dulu semua benda bahaya budak-budak dah buat, tahu tak? Dulu mak aku lari atas bumbung tanpa pakai selipar, lari atas tar daripada rumah ke benteng jalan, tak ada apa-apa. Aku tak tahu macam mana diorang survive. Panjat pokok yang penuh dengan tumbuhan, even kena sengat tak ada apa-apa. Tapi zaman dulu, zaman dulu semua orang lasak. Zaman sekarang ni kita sikit-sikit je menangis, sikit-sikit je upload status, benda-benda yang lepas tu viral tiba-tiba kan aku ni. Tapi tak apa, itu sekilas kita panggil iklan, okay? So kesimpulannya budak-budak dulu memang sangat lasak dan boleh survive. So budak-budak tu pun buatlah apa yang diorang mentionkan. Diorang pun terjun lah daripada kapal tu ke bawah tanpa any pelampung, tanpa sebarang pelampung. Diorang terjun dan alhamdulillah diorang selamat. Tapi diorang bukan uncle ni, which is MC, main character, main lead, watak utama dalam cerita aku ni. Uncle ni cakap dalam cerita ni lah, waktu dia 16 tahun 1983 tu, dia tak reti berenang. Kawan-kawan dia semua reti berenang, tapi dia tak reti berenang, even dekat Marine Club. I mean, dia bukan kelab swimming, so of course lah dia tak reti berenang kan. Dia ingatkan kawan-kawan dia bergurau tau, tapi kawan-kawan dia tak bergurau pun. Kawan-kawan dia memang betul-betul terjun daripada kapal tu dan nak berenang ke pesisir pantai tu. Lepas tu time semua kawan-kawan dia dah terjun ke bawah, dia seorang ni tak terjun tau. Dia cakap ada orang, lu gila ke? Korang gila ke? Macam tu kan. Nak terjun daripada atas, macam mana? Kalau mati macam mana? Nak suicide ke kan? Nak bunuh diri kan? Sebab dia tak reti berenang. Lepas tu kawan-kawan cakap, alah lu selamat lah, macam tu kan. Jangan risau, turun je, kita orang ada, macam tu kan. Terjun dia. Zaman sekarang macam peluang ni tak boleh disia-siakan. Bukan selalu kita dapat naik kapal, macam tu kan. Lepas tu terjun daripada kapal, macam experience yang tak boleh dapat dekat mana-mana. Macam tu lah kawan dia cakap kan. Lepas tu kawan dia cakap, jangan risau lah, tak dalam, macam tu kan. Boleh macam tu kan. Kawan-kawan dia cakap macam tu. Lepas tu uncle ni cerita, somehow tak macam mana dia boleh percaya cakap kawan-kawan dia yang tempat tu tak dalam dan selamat. So dia pun terjun. Dia terjun, anak-anak uncle tu terjun. Jangan risau, dia hidup sampai sekarang sebab dia ada cerita dekat aku. So cerita dekat kita orang, so dia hidup lagi. Tapi dekat time tu dia terjun tanpa fikir yang tempat tu dalam sebenarnya. Kau bayangkan kapal tu berhenti, kapal tu park dekat tempat yang dekat dengan pantai tapi tak dekat sangat. Kalau pantai kita boleh nampak view, lepas tu kalau pantai tu pun dah dalam, aku tak tahu lah. Tanah tu mestilah pasang, takkanlah surut. Kalau tak macam mana kapal tu nak park dekat situ kan. So kiranya memang dalam. Lepas tu si uncle ni pun terjun lah tanpa rasa bersalahnya dan dia percaya kat kawan-kawan dia. So dia pun terjun. Time dia terjun tu, baru dia sedar yang sebenarnya dia boleh mati. Itu apa yang uncle tu cerita, okay. Dia kata serious, dia kata time dia terjun tu, sebab dia tak reti berenang tau. Time dia terjun tu, dia kata semua gelap. Dia kata tahu tak, kalau korang tengok anime ataupun scene-scene cerita movie ke kan, kalau nak mati dia akan terbayang macam ada hologram tau kat kepala kita. Kita akan terbayang kita punya mak, kita punya bapak, kita punya adik-beradik, kita punya kawan-kawan semua. Sebab macam nak mati, macam ya Allah, macam tu kan, ini kepahiran aku, macam tu. So dia kata time dia terjun tu dah tenggelam tau. Like dia berusaha tercungap-cungap cari nafas. Dan time tu lah dia kata celaka ini kawan. Dia cakap macam tu kan. Dia cakap macam tu dengan kita orang. Dia kata celaka macam tu kan.
Sebabnya memang dalam dan dia tak reti berenang. So time tu dah gelap dan dia dah tenggelam. Dia dah menenggelamkan dirinya. Macam tu lah, dia dalam proses menenggelamkan diri. Lepas tu dia dah terbayang semua mak dia apa semua kan. Macam aku harap kawan-kawan aku jumpalah mak aku, cakap dengan dia, aku minta maaf, aku tak sempat minta maaf kat mak aku, bagai-bagai kan. Dia tenggelam, jatuh slow-slow, gelap. Sebab dia memang tak pandai berenang dan air masin pun dah masuk semua dalam rongga-rongga hidung, mulut semua kan. So memang tak, dia macam nak mati, macam dah sesak semua kan. Dia pun dah lemas, dah tenggelam. Time dia tenggelam tu, aku tak tahulah, nanti kita cerita daripada sudut kawan dia pula Time dia tenggelam tu, kau tak bila kau macam dah lemas, kau macam dekat tengah-tengah antara hidup dan mati kan. Kau macam terkelip-kelip. Dalam air kan susah nak buka mata. Kalau dekat air masin kan pedih kan buka mata lama-lama, as long as kau tak pakai goggle. Kalau kau pakai goggle barulah kau boleh nampak macam keliling kan. Tapi kau tak pakai goggle, tak pakai apa-apa, memang guna bare eyes dengan mata kasar. Kau dengan mata yang tanpa apa-apa perlindungan. Kau buka pun macam nampak gelap di laut kan, nampak apa kan. Lepas tu dia tenggelam. Waktu dia tenggelam tu macam dia slowly nak hilang kesedaran dia. Macam tu lah, macam nak pengsan lah kan. Nak pengsan ke nak mati aku tak sure. Tapi dia, daripada apa yang dia cerita, dia macam time tu memang dah nyawa-nyawa ikan dah. Time dia macam terkelip-kelip, macam rasa macam oh my god macam tu kan. Tiba-tiba dia nampak ada satu tangan tau. Dalam gelap tu dia nampak ada satu tangan. Tangan yang sangat panjang, tangan manusia yang bentuknya macam manusia. Tangan tu tiba-tiba pergi kat dia macam tu. Tangan tu mendekati dia dan tangan tu panjang sebab dia tak nampak badannya mana. Dia nampak tangan je menghala ke dia. Tapi tak tahu. Dia tak tahu siapa dan apa dan macam mana. Tak tahu kawan dia ke apa, tak tahu. Sebab time tu memang dia macam tengah mamam, tengah ikan kan. Sepada sedar, dia nampak tangan tu menghampiri dia. Tangan yang panjang menghampiri dia. Dan gelap. Terus gelap. Lepas tu dia rasa terang. Tiba-tiba dia rasa silau dan dia buka mata. Time dia buka mata tu, to the surprise, dia dah dekat pesisir pantai. Dia dah dekat tepi pantai. Jauh daripada orang lain tapi still dekat pantai, dekat tempat orang ramai tu. Tapi dia jauh sikit daripada orang. Dia dah terbaring dekat tepi pantai tu. Tak lama tu dia dengar suara kawan-kawan dia, "Oi, kau okey tak?" Macam tu kan. Power dah kau. Lepas tu dia macam terpisat-pisat macam baru sedar. Sebab dia tak ingat apa-apa. Dia ingat tadi nampak tangan. Lepas tu gelap. Tiba-tiba dia dah sampai dekat tepi pantai. Lepas tu kawan-kawan dia macam, power kau tipu kan. Kata kau tak reti berenang. Tadi kau berenang okey je. Power tu kau berenang. Si uncle ni macam, korang jangan main-main. Korang dah lah tinggalkan aku, tak selamatkan aku. Aku nak mati dah tadi. Dekat macam tu kan. Lepas tu dia fikir balik, sekejap. Korang selamatkan aku ke? Macam mana aku boleh ada kat sini? Lepas tu kawan dia macam, apa benda kau ngau? Kau yang sendiri yang berenang tadi datang kat sini. Kita orang nampak kau. Lepas tu dia macam, ya, kita orang nampak tadi. Lepas kau terjun tu, kau tak muncul-muncul tau. Lepas tu kita orang macam dah risau lah. Time kita orang nak masuk tu, macam nak cari kau, tiba-tiba kita orang nampak kau timbul dan kau berenang ke arah kita orang, ke arah pesisir pantai dengan laju gila. Lepas tu kau terus sampai. Sebab time tu kita orang dekat tepi pantai tau. Kita ingat kan kau follow kita orang, tapi kau tak ada. Kita mau pasang kau tak ada. Bila kita orang tunggu-tunggu, tengok tiba-tiba kau dah berenang laju ke arah kita orang. Tapi kau tu lah, kau naik-naik je kat sini, kau naik ke pasir, kau terus jatuh. Lepas tu uncle dia macam, sebab dia pretty sure, dia yakin yang dia tadi lemas tau. Dia macam dia dah tenggelam, dia yakin dia nak mati dah tadi. Tapi somehow apa yang kawan dia cakap, dia berenang laju selepas tenggelam tu pergi ke arah pantai dan dia terus jatuh waktu dia naik ke darat. Cerita ni macam mengarut tau, sebab kedengaran mengarut, sebab macam tak logik lah kan. Tapi ini apa yang uncle tu cerita. Macam aku cakap dekat video 1 yang uncle tu, bukanlah ini video 2 pun sebenarnya, tapi cerita uncle yang sama. So kalau uncle tu tipu, dia tipulah. Dan aku pun tipu korang lah maksudnya. Tapi ini apa yang uncle tu cerita lah. So uncle tu literally, dia macam mana, dia macam
Ni apa yang dia cakap lah, macam hipotesis dia dan hipotesis aku yang digabungkan. Mungkin, ingat tak sebelum dia lemas tu, dia ada nampak tangan yang panjang yang cuba capai ke arah dia. First, mungkin itu adalah kawan-kawan dia yang mungkin cuba selamatkan dia, tapi lepas tu diorang tipu dia, cakap dia berenang. Ataupun mungkin itu tangan makhluk laut mana tak yang nampak dia lemas dan cuba selamatkan dia dengan memasuki badan dia dan berenangkan dia sampai ke tepi laut. Dan after dia selamat, benda tu pun keluar daripada badan dia. Ataupun mungkin ada ikan duyung ke mermaid ke kan, yang tiba-tiba tersuka dekat orang darat yang masuk ke dalam laut tu kan. Lepas tu selamatkan dia, tarik ke tepi laut dan nampak macam dia yang berenang ke. Wallahualam. We don't know. Kita tak tahu. Tapi ini apa yang diceritakan uncle tu kepada kita orang dengan yakin dan semangatnya. So, itulah cerita uncle tu. Ada lagi cerita dia beberapa. Tapi yang lain tu aku tak ingat sangat. Sebab itu macam short-short je. Macam cerita-cerita iklan waktu training. Dua cerita ni adalah yang aku rasa macam yang paling aku ingat dan yang paling boleh buat konten lah dekat Wattpad aku dan juga dekat YouTube ni. So, kalau korang rasa cerita ni menarik, korang boleh teruskan menonton untuk cerita-cerita lebih menarik lagi lepas ni. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang buruk itu disandarkan kepada aku sendiri. Intai jagat wujudnya memanggil cerita.